النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini sebagai menyambung perbincangan ilmu fikih kita. Hari ini kita sambung bahagian suci, yaitu berkenaan dengan tayammum. Sebut dalam kitab kita di sini, dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut itu, atau ada air tetapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayammum sebab ada lukanya atau lainnya, maka hendaklah tayammum kemudian daripada masuk waktu, dan kemudian daripada yakin atau zan yang muakkad ketiadaan air. Di sini diterangkan selanjutnya berkenaan dengan bersuci, yaitu satu daripada cara kita bersuci, yaitu kita bertayamum. Tayamum tersebut dalam Al-Quran, fa in lam tajidu ma'an falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kalau sekiranya kamu sakit, fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka sekiranya kamu dalam keadaan sakit, atau dalam pelayaran, atau kamu baru datang dari tempat buang air, kemudian kamu tidak dapat air untuk bersuci, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Arti tayamum pada bahasa ialah menuju. Itu asal makna tayamum dari segi bahasa Arab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ini dalam cara kita bersuci dengan tanah ini tadi. Allah taala kata fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi asal makna tayamum itu menuju, tetapi maksud istilah syarak itu ialah menuju atau mencari atau menggunakan tanah yang bersih pada muka dan tangan. Cuba kita ingat ini. Menggunakan tanah yang bersih pada muka dan tangan. Bila-bila pun, bila kita kata bertayamum, maka tayamum itu maksudnya sapu muka dan sapu kedua tangan. Sama ada tayamum itu ganti wuduk, kerana kita nak ambil semayang tak ada air, kita bertayamum. Macam mana kita nak tayamum? Sapu muka dan dua tangan. Ataupun kita nak mandi hadas besar, tak ada air. Tak ada air, tayamum lah. Macam mana tayamum? Sapu muka dan dua tangan. Jangan nanti ada orang yang menyangkakan kalau ganti mandi itu kita ambil tanah, kita jirus daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Ataupun kita bergelimang kat tanah macam kita berenang kat laut dekat air. Bukan begitu maksudnya. Sapu muka dan sapu tangan. Ada masanya anggota kita luka, tak dapat kena air. Tak boleh kena air. Tak sampai air. Syarak mengatakan tayamum. Ganti tempat yang tak sampai air kerana luka tu. Tayamum. Apa nak buat? Sapu muka dan tangan. Walaupun tempat yang luka tu tak ada kena apa-apa, tanah pun tidak, air pun tidak. Tayamum sapu muka dan sapu tangan. Jadi tetap kaedah yang kita nak ingat, tayamum tu bila-bila pun sapu muka dan sapu tangan. Itu tayamum. Jadi kalau kita dapat hukum suruh bertayamum, ingatlah kita menyapu muka dan sapu tangan. Ya, jadi itulah istilah tayamum, menyampaikan tanah yang bersih ke muka dan tangan dengan niat mengharuskan sembahyang.
dengan niat mengharuskan sembahyang. Dalam mazhab kita, tayamum tidak mengangkat hadas. Awak tak boleh bertayamum dengan arti kata nawaitu raf'al hadatsil asghar atau nawaitu raf'al hadatsil akbar. Masa tayamum. Tidak. Kalau mandi ya. Mandi nawaitu raf'al hadatsil asghar akbar. Kalau berwudu nawaitu raf'al hadatsil asghar. Tapi tayamum niatnya satu saja. Bila-bila pun niatnya itu saja. Nawaitu istibahata fardhis shalah. Itu niat. Nawaitu istibahata fardhis shalah. Atau dalam bahasa Melayu kita nak niat, sahaja aku bertayamum, aku berniat tayamum kerana mengharuskan sembahyang. Jadi niat tayamum satu saja. Aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang. Kalau awak bertayamum dari hadas besar pun begitu juga niatnya. Aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang. Mengharuskan sembahyang. Jadi di sini ulama mengatakan tayamum ni taharahnya dhaif. Kesucian yang dhaif. Tidak macam wudu. Wudu kuat, dia mengangkat hadas. Tayamum dhaif dan tidak mengangkat hadas. Hanya awak dibolehkan bersembahyang dengan ada hadas, dengan sebab ada tayamum. Sebab kalau awak bersembahyang dengan berhadas, sembahyang awak tidak sah. Dan bukan setakat tidak sah saja, berdosa awak. Katalah satu orang tu tak ada wuduk, dia tahu dia tak ada wuduk, dia kata tak apalah aku nak sembahyang. Haram. Sembahyang tak sah satu perkara. Dosa, perbuatan awak tu dosa sebab awak melanggar perintah. Dan awak sembahyang dalam keadaan tak suci. Dan Tuhan tidak benarkan awak sembahyang tanpa suci. Oh, dia kata tak ada air, tayamum lah. Itu mengharuskan awak sembahyang dengan adanya tayamum. Kecuali kalau dia kata saya nak tayamum pun tanah tak ada. Tak ada tanah. Sembahyanglah. Ini yang dikatakan faqidut tahurain. Atau orang yang tak ada dua-dua cara bersuci. Dua-dua bahan suci tak ada. Air tak ada, tayamum, tanah pun tak ada. Sembahyang juga. Menghormatkan waktu. Tapi kalau awak sengaja sembahyang tanpa wuduk, hukumnya haram. Tapi dengan tayamum, awak bolehlah bersembahyang kerana tayamum itu mengharuskan sembahyang. Jadi kita ingat di sini, tayamum tidak mengangkat hadas. Tapi tayamum hanya mengharuskan awak sembahyang dengan hadas. Apa hikmat tayamum? Kalau sudah tanah tu tidak mengangkat hadas, kemudian pula awak nampak ya, kalau kita berwuduk tu, nyatalah kita cuci muka dengan air, bersihlah muka kita tu. Mula-mula tadi ada debu, ada kotor, ada apa, kita cuci dengan air, bersih. Ini air memang ada unsur mensucikan, zat air. Tetapi tanah tu yang dipakai pula dalam tayamum ni debu tanah. Debu tanah. Baik-baik muka kita tadi tak ada debu atau sikit debunya, kita letakkan debu lagi dekat muka kita. Apa hikmatnya tu? Kan baik kalau kita kesak je dengan sapu tangan sembahyang. Tak boleh. Mesti tayamum. Jadi kalau orang kata ini bukan nak katakan tambah bersih, tambah berdebu muka kita. Tanah pula tu. Apa hikmat? Di sini ulama mengatakan, ini yang pertama sekali kita ingat dalam perkara yang macam ini, ta'abbudi namanya. Ta'abbudi, perintah Allah. Dan perintah tayamum ni tegas dalam Quran. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Bila kita kata itu ta'abbudi, kita tak faham dia punya hikmat pun, tapi bila sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita junjung tinggi. Itu satu. Tapi yang kedua, ulama menerangkan pula hikmatnya. Selain dari ta'abbudi, selain dari dia itu ta'abbudi, ada hikmat yang lain. Hikmatnya ialah jangan sampai awak biasa dengan meninggalkan perintah. Jangan biasa meninggalkan perintah.
perintah. Jelasnya begini. Kalau Tuhan kata kepada kita, kalau ada air, kamu berwuduklah. Kalau tak ada air, semayanglah kamu tanpa wuduk. Semayang sajalah. Dengan cara yang macam itu, nanti ada orang berlengah-lengah dalam soal air. Asal sikit-sikit tak ada air saja, semayang. Tak boleh pakai air sikit pun, terus semayang. Ada sebab sikit, terus semayang tanpa menggunakan air. Sebab ini ada kelonggaran. Sebab manusia ni, bila dah longgar, dia nak longgar lagi. Bila dah senang, dia nak senang lagi. Jadi untuk tidak membiasakan manusia meninggalkan perintah, disuruh berwuduk dengan air. Oh, dia kata air tak ada. Tak ada air, tayamum. Jadi maknanya salah satu mesti buat. Jangan sampai awak membuat sesuatu tanpa arahan dan sebagainya. Jadi di situ melatih diri kita supaya tetap dengan menggunakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hikmat tayamum. Tapi banyak ulama mengatakan ta'abudi. Allah Subhanahu Wa Taala memang menurunkan hukum ini untuk menguji kita bagaimana kesetiaan kita kepada hukum. Misalnya kita kena najis berat, cuci 7 kali dan sebagainya. Semua ta'abudi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dan Nabi mengarahkan kita. Kemudian bagi kita umat Nabi Muhammad SAW ini, tayamum merupakan satu khususiyah. Satu khususiyah. Maknanya keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW kata satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada aku dan umat aku, iaitu bumi ini suci buat aku, kata Nabi SAW. Bumi suci buat aku. Kita umat Nabi Muhammad SAW, bila sampai waktu sembahyang, kita bersih. Di mana-mana bumi Allah Ta'ala kita boleh berdiri untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal kita bersih, bumi bersih, sembahyang. Ini tidak ada pada umat yang terdahulu. Umat terdahulu, sembahyangnya mesti tempat khas. Tak boleh sebarang tempat. Amma kita, di mana-mana kita berada, di jalan, dalam rumah, di mana saja, asal tempat bersih, menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu kemurahan rahmat Allah Taala. Kita boleh menghadap pada Allah Ta'ala di mana-mana. Kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala di mana-mana. Tak disyaratkan di masjid atau di mana. Orang-orang besar dunia ni, kalau kita nak jumpa tengah jalan, minta apa-apa, nak cakap dengan dia, tak diterima. Tak nak. Oh, ini bukan tempatnya. Nak datang jumpa kat sahabat saya, kat tempat saya, kat itu, kat ini. Wah, ini orang. Tak boleh minta sebarang tempat. Tapi Allah Ta'ala kata kepada hamba-Nya, di mana saja kamu berada, minta kepada aku terima. Di mana kamu nak menyembah kepada aku terima. Asal bersih saja tempat itu, sudahlah. Jangan kotor. Itu kemurahan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini khusus bagi umat Nabi Muhammad. Umat dulu tidak. Umat dulu mesti tempat khas. Dan ulama mengatakan hatta dalam rumah pun, syariat dulu, hatta dalam rumah pun ada sudut khas untuk semayang. Di situlah semua orang semayang. Sudut-sudut lain, tempat-tempat lain tidak boleh. Jadi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, bumi ini suci bagi kita, dan tayamum pun juga untuk mensucikan kita. Ya? Jadi itulah sedikit tentang hikmat tayamum yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya? Tetapi oleh sebab tayamum ni taharahnya dhaifah atau kesucian yang dhaif, maknanya dia tidaklah sekuat wuduk, maka adalah syarat-syarat yang tertentu. Diketatkan sedikit syaratnya supaya jangan orang itu senang-wenang dalam amalan tayamum ini. Balik kita kepada kitab kita, ya. Dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut itu, ini satu sebab kita boleh bertayamum. Kalau tak ada air, nak ambil sembahyang tak ada air, nak mandi hadas besar tidak ada air, ya. Atau ada air tetapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayamum sebab ada lukanya atau lainnya. Dia ada air tetapi dia takut nak gunakan air. Air ada tapi dia kata saya sakit.
Pasal apa sakit? Ada luka. Ini luka tak boleh kena air. Kalau kena air, merebak je lagi. Atau lambat baiknya. Saya demam. Boleh juga awak bertayamum. Jadi macam di negeri kita ni, di tempat kita ni, sebab tayamum itu, ialah kerana uzur tak dapat menggunakan air. Amma nak katakan kerana tak ada air. Tak adalah di tempat kita ni. Negeri kita ni penuh dengan air. Ya? Di mana-mana saja. Ya? Air laut, air sungai, air hujan, air perigi. Banyak air. Tempat kita ni memang tempat air. Tapi bukan pula kita tidak bertayamum di sini. Kadang-kadang kita mesti bertayamum kalau kita tak boleh menggunakan air. Tak boleh menggunakan air itu macam mana? Sakit. Di sini diterangkan sakit atau takut mudarat tu yang mengharuskan tayamum. Maknanya sakit yang dikira dalam syarak, sakit yang betul-betul mengharuskan tayamum. Amma kalau sakit-sakit sedikit saja yang kira-kira kalau pakai air tidak membahayakan, boleh juga, mestilah juga awak pakai air. Tak bolehlah tayamum. Ulama mengatakan awak boleh bertayamum. Yang pertama, kalau sekiranya awak takut sakit itu lambat baik. Sakit tak tambah, tapi mungkin lambat baik kerana kena air. Boleh awak tayamum. Atau awak takut bertambah sakit. Boleh awak tayamum. Ini dua sebab membolehkan awak bertayamum. Dan takut atau tak takut itu siapa menentukan? Ya? Awak sendiri boleh menentukan. Awak sendiri boleh rasa. Macam mana badan awak boleh kena air atau tidak. Ataupun doktor menentukan pada awak. Awak tak boleh kena air. Ini luka tak boleh kena air. Jadi haruslah kita bertayamum. Di sini disebutkan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut itu, atau ada air tetapi takut memberi madarat yang mengharuskan tayamum, yakni madarat yang memang dikira sebagai satu halangan untuk menggunakan air. Ya? Sebab ada lukanya atau lainnya. Ya? Jadi tak bolehlah kena air kerana ada luka dan sebagainya. Maka hendaklah bertayamum. Maka hendaklah dia tayamum. Gunakanlah tanah. Ya? Debu tanah. Jadi kalau tanah basah tak boleh. Debu tanah. Dan kalau tanah yang biasa ni, misalnya tanah liat biasa dah kering. Sudah kering. Kita ketuk je lah. Jadikan dia sebagai debu. Tepuk je. Dan tidak mesti ada tanah yang khusus untuk tayamum ni. Tanah apa tanah sekalipun. Tanah biasa. Yang banyak ni. Asal tanah tu bersih. Tak ada najis. Dan mesti dengan tanah. Tak boleh dengan pasir. Pasir bukan tanah. Pasir tak boleh digunakan untuk tayamum. Itu dalam mazhab Syafi'i. Amal lain-lain mazhab, macam-macam pendapat lah. Hatta tembok ni pun boleh. Syarat aja. Hatta kat sini pun, tepuk aja. Sapu. Dah, semayang. Ini mazhab lain lah. Sebab ini katanya syarat saja. Tapi kalau negeri Arab tu zaman dulu, temboknya itu tanah. Memang ada pendapat ada sahabat mungkin tayamum pada tembok. Sebab tembok itu memang tanah. Dia tepuk aja debu dia keluar. Betul lah. Tayamum dengan tanah. Tapi kalau kita pergi tembok marble ke mozaik ke apa-apa nak ditepuk. Tapi kalau ada debu kat situ, ada debu tanah kat situ, kita tepuk, boleh. Kadang-kadang debu tanah ni naik lekat dekat rumah kita. Debu yang maksudnya debu yang nak dipakai. Maka hendaklah tayamum. Kemudian di sini disekalikan dengan syaratnya. Ini kitab kita ni, dia terus saja tau. Cuma kita hendak buat perenggan-perenggan, nak faham mana syarat, mana tarif, mana apa semua sekali. Ini kitab saya lama. Dia terus.
Apa kata dia? Maka hendaklah tayamum kemudian daripada masuk waktunya. Ini satu syarat tayamum. Tayamum disyaratkan setelah masuk waktu sembahyang yang awak nak sembahyangkan. Kalau awak kata saya nak pergi satu tempat, nanti di sana saya nak sembahyang zuhur. Waktu zuhur nanti saya nak sembahyang zuhur di sana. Tapi saya nak ambil sembahyang dari sekarang. Boleh ke tidak? Nak ambil sembahyang dari sekarang? Boleh. Boleh. Asal tak batal sembahyang awak tu boleh. Awak dari sekarang awak ambil sembahyang untuk sembahyang zuhur. Boleh. Tak ada salah apa-apa. Asal jangan batal sudah. Tetapi tayamum tak boleh. Kalau awak kata sekarang saya nak tayamum, nanti sembahyang zuhur saya senang nak sembahyang, tidak boleh. Tayamum mesti sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu awak nak tayamum, hatta lagi 1 minit. Awak bilang sementara saya tayamum ni, waktu pun masuk. Tidak boleh awak tayamum sebelum masuk waktu. Pasal apa tak boleh tayamum sebelum masuk waktu? Sebab sebelum masuk waktu, perintah belum ada. Perintah belum ada. Dan tayamum ni dhaif dia. Lemah, tidak kuat wudu. Tidak sekuat wudu. Jadi awak hanya boleh menggunakan setelah ada sebab. Jadi belum masuk waktu, belum ada sebab. Apa salah nak tayamum sekarang? Amal wudu memanglah dia bersuci yang memang disuruh. Yang ni yang memang hak asal dia. Jadi tayamum mesti setelah masuk waktu. Ini satu syaratnya yang disebut dalam kitab ini. Tayamum setelah masuk waktu. Dan kemudian daripada yakin atau zan yang muakkad ketiadaan air sebab sudah dituntutnya. Kemudian daripada masuk waktunya. Maknanya di sini awak tidak boleh bertayamum melainkan setelah awak yakin tak ada air. Atau sangkaan awak kuat tak ada air di tempat awak. Bukan tak ada air pada awak saja. Ini syarat hanya bagi orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Oh, dia kata saya tak ada air. Tayamum. Tapi sebelum tayamum, awak yakinkan air tak ada. Pada saya tak ada. Cari pada orang lain. Oleh sebab itu, satu daripada syarat tayamum, mencari air terlebih dahulu sebelum tayamum. Ini setengah-setengah kitab disebut. Syarat tayamum, mencari air. Kalau awak sendiri tak ada air, dah betul lah. Tapi awak cari. Nak cari pada siapa? Tanya pada kawan-kawan. Dan disyaratkan pula, awak mencari air ke 4 kawasan. Sekadar sejauh sepelaungan. Maknanya, kalau tempat awak di sini, awak kata saya tak ada air. Awak mesti cari air. Kemana saya nak cari? Carilah. Ke arah barat, pergi jalan. Tengok. Ke arah timur. Ke arah selatan, ke arah utara, jalan. Sejauh mana? Sejauh sekira-kira kalau sampai di tempat itu awak melaung, awak berteriak, kalau ada apa-apa hal awak, orang dengar. Lebih dari itu tak payah. Itu dikatakan sepelaungan ni jauh. Ini cerita zaman dulu lah. Ya. Sekarang ni, tempat kita tak ada cerita, tapi negara Arab ada cerita macam ini, ada masa-masanya. Kita tengok macam cerita Siti Hajar, bila nak cari air untuk anaknya Ismail, dia naik atas Bukit Safa. Tengok. Tak ada. Jalan lagi turun, naik atas Bukit Marwah. Tengok. Kiri kanan cari. Ada orang bawa air ke tidak, ni anak nangis air. Begitulah kita mesti cari air. Kalau kita tak ada air, sebelum kita bertayamum, cari air. Jadi cari air, awak sendiri berjalan kiri kanan, depan belakang, tengok mana-mana semua. Tanya dengan kawan-kawan ada air ke tidak. Dan kalau kawan kata saya ada air tapi saya nak jual, awak ada duit, mesti beli. Tapi dengan syarat harga yang dijual itu harga yang berpatutan. Kalau harganya melampau tinggi, tak wajib awak beli. Itu semua hukum ada dalam kitab fikih.
Ada duit, mesti beli air. Dan orang yang ada air, cukup untuk dia mesti jual pada orang lain. Dan kalau dia tak mau bagi pun, dia mesti jual. Tapi kalau orang tu sudah hampir mati, awak tak mau kasih air, berdosa awak. Berdosa. Mesti awak kasih. Ini hukum air lah dalam Islam. Jadi ini semuanya peraturan-peraturan hukum itu sudah ada. Jadi hendaklah dia mencari air. Ya? Bila dia sudah cari-cari, yakin dia tak ada air sekarang. Atau dia tak yakin, tapi dia zan. Zan ni artinya dia sangka kuat, memang tak ada air. Dan muakkad pula dia punya zan tu. Zan yang kuat betul. Ya? Barulah dia boleh tayamum. Ya? Sudah dituntutnya, sudah dicarinya. Dan mencari air itu pula sesudah masuk waktu. Jadi, kalau tadi belum masuk waktu awak dah mencari air, tak apalah, carilah. Nampaknya tak ada. Waktu pun masuk nak sembahyang. Awak tak boleh pakai cari yang tadi tu. Awak kata saya dah cari tadi sebelum masuk waktu. Tidak, sekarang cari lagi. Sekarang pergi cari lagi. Tanya lagi. Tengok lagi. Dah lepas masuk waktu tu, dah tengok semua tak ada. Dan ada ulama pula mensyaratkan, dia mesti tunggu pula. Sekira-kira kalau dia tunggu lagi, habis waktu, baru dia tayamum. Ada sebahagian ulama mensyaratkan begitu. Tapi ada sebahagian ulama tidak mensyaratkan. Nanti kalau dapat air, tak sembahyang lagi lah. Tapi kalau dia kata nantilah barangkali ini kafilah akan sampai tidak lagi. Atau ada orang yang akan sampai, tunggu dulu. Tunggu. Sampai dapat air. Dah yakin tak dapat betul sesudah ditutup setelah masuk waktu, maka barulah awak boleh tayamum. Ya. Kemudian daripada dihilangkan najis pada tubuhnya yang tiada dimaafkan dia. Dan awak boleh tayamum. Ini lagi satu syarat. Setelah awak menghilangkan najis pada tubuhnya, pada tubuh awak yang tiada dimaafkan. Dan menghilangkan najis ini tidak dapat tidak. Mesti dengan air. Menghilangkan najis mesti dengan air. Amma menghilangkan najis dengan sesuatu yang bukan air tidak dikira menghilangkan najis. Jadi macam mana saya nak hilangkan najis ni, air tak ada. Mungkin awak ada air. Katalah air awak sikit. Ini satu cawan air. Ya. Ini ada orang boleh buat uduk tau. Satu cawan air. Boleh buat uduk. Kita komo-komo pun tak ada cukup lagi. Ya. Awak pergi Mekah, awak tengok orang sana ambil air sembahyang. Ya? Sikit air orang Afrika apa. Boleh. Asal mengalir sudah. Macam ini boleh. Kalau cermat, boleh. Boleh cuci kaki pun ini. Wah. Ya. Ini air. Satu cawan ni. Air. Awak kata, saya tidak ada air melainkan ini air. Badan saya ada najis. Mana nak didulukan? Kita kata dulukan cuci najis. Mesti cuci najis dengan air. Pasal apa? Cuci najis tak boleh dengan yang lain daripada air. Oh, saya nak ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang tak ada air nanti. Tayamum. Ambil air sembahyang boleh tayamum. Cuci najis mesti dengan air. Jadi air ni guna untuk cuci najis. Cuma satu cara cuci najis yang boleh bukan dengan air. Iaitu istinja kita saja. Istinja boleh dengan batu. Boleh dengan kertas. Boleh dengan apa-apa yang lain menghilangkan najis. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu sudah lepas. Syarat istinja kita bincangkan. Tapi kalau najis kena di badan, kena di baju, pakaian semua, mesti dihilangkan dengan air. Jadi kalau dia kata kat sini, saya ni tak ada air langsung. Nak cuci najis pun tak ada air. Nak tayamum pun tak ada air. Maka kita kata awak tayamum lah. Tapi saya sembahyang sekarang ni dengan najis di badan saya. Sembahyanglah kerana menghormatkan waktu. Nanti qada saja.
Cuma ain najis itu dihilangkan. Ain najis boleh dihilangkan dengan kertas ke, dengan kain ke, dengan apa. Tapi tempat najis itu belum lagi hilang melainkan dengan air. Itu syarat. Dan najis itu dikatakan najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau najis yang dimaafkan, tak mengapalah. Macam mana najis yang dimaafkan pada diri kita? Yaitu sedikit darah. Ada pada pakaian kita yang kena dari badan kita misalnya. Atau ada luka-luka di badan yang ada darah, ada nanah. Ini semuanya dimaafkan kerana ini sukar tidak dibersihkan selalu. Dan mungkin juga orang ini sudah memang kena penyakit macam ini dimaafkan. Jadi ini syarat nak tayamum ni. Ya. Dan kemudian kemudian daripada sudah mengetahui akan kiblat. Jadi awak nak tayamum, katalah ini masalah orang musafir. Selalunya orang yang tak ada ini orang musafir. Ataupun barangkali awak dalam jail atau apa tempat yang awak tak boleh ambil air semayang tak ada. Awak nak tayamum, boleh tayamum. Tapi syarat-syarat mesti dijaga. Yang pertama kiblat mesti nak tengok, nak tahu dulu. Jangan awak dah tayamum, awak pergi cari kiblat ni 1 jam lagi lepas tu. Tak tahu kiblat. Cari kiblat. Mana kiblat masuk, waktu sudah masuk, kiblat sudah tahu. Baru pergi tayamum. Lepas tayamum, terus sembahyang. Kemudian daripada dihilangkan najis pada tubuhnya, yang tiada dimaafkan dia. Dan kemudian daripada sudah mengetahui akan kiblat, hendaklah tayamum. Inilah jawabnya. Jawab bagi apa? Ini bahasa fashion Arab ini. Style Arab, ya. Awak tahu macam mana ni? Iaitu dari atas mula-mula tadi. Dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut, begitu, begini, semua sekali dah panjang lebar, hendaklah tayamum. Itu baru dia punya jawab. Ini cara kalau kita nak belajar bahasa kitab Arab, kitab ini, mesti belajar cara-cara ini. Kalau awak dah belajar sekali macam ini, awak dapat, bila awak baca, awak faham. Kalau awak tak tahu kaedah-kaedah macam ni, awak baca pun tak faham awak. Mana ni? Tak cari dia punya simple jawapan dia. Jadi kalau kita baca, ya, kita balik baca begini, macam mana kita nak memahamkan kitab yang lama begini. Ya. Kita balik dari mula-mula tadi. Dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan, patutnya boleh jawab teruslah. Bila tak ada air, hendaklah tayamum. Itu dia punya kesimpulan. Kalau awak kena meringkaskan karangan, itulah ringkasnya. Yang 3 baris dia semua buang. Tak ada air tayamum. Itu jawabnya. Tapi kat sini dia tak jawab dulu. Jika tiada air yang diperoleh untuk menyucikan yang tersebut, atau ada air tapi takut beri madarat yang mengharuskan tayamum sebab ada lukanya atau lainnya, ada jawab di situ. Maka hendaklah tayamum. Itu bawahnya ada jawab. Kemudian daripada masuk waktu, kemudian daripada terus berapa itu, jawab lagi, hendaklah tayamum. Jadi syarat-syaratnya mestilah dipenuhi dulu sebelum awak tayamum. Dan di sini baru diterangkan tayamum dengan debu yang suci, menyucikan. Debu artinya debu tanah. Bukan debu sebarang-sebarang debu. Sebab dalam Quran disebut sa'idan tayyibah. Jadi ditulis itu debu, mesti kita terangkan debu tanah. Tanah yang tak berdebu tak boleh. Yang suci. Maksud yang suci di situ, yang tidak bercampur dengan najis apa-apa, tanah. Tanah biasa. Menyucikan. Yani, kalau tanah itu sudah digunakan orang untuk tayamum, awak tak bolehlah tayamum lagi. Bekas-bekas tanah tayamum orang. Tapi mesti dipahamkan di sini, bekas tayamum orang tu macam mana tau? Iaitu, tanah yang gugur daripada anggota tu ke bawah itu, itu bekas campur dengan tanah. Apa kalau tanah di bumi orang dah buat tayamum pun, kita boleh juga tayamum dari tanah tu sebab dia dikira tanah yang banyak. Tayamum di mana? Pada mukanya dan 2 tangannya itu anggota tayamum. Jadi anggota tayamum 2, muka dan 2 tangan. Dalam mazhab kita, muka dan 2 tangan sampai siku. Tapi dalam mazhab lain,
muka dan dua tangan sampai sini saja. Sampai pergelangan. Dan Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam riwayat hadisnya, dia bawa riwayat yang sampai pergelangan. Jadi, kalau kita nampak orang tayamum dia pakai dalam pergelangan, kita tahulah dia bukan dari mazhab kita, tapi ada dalil berkenaan dengan tayamum itu. Tapi mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mewajibkan sampai siku kerana kias dengan wudu. Sebab Tuhan tidak menerangkan ya sampai mana, tetapi dia kiaskan dengan wudu. Dan hadis yang mengatakan sampai sini itu mungkin tidak sabit pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Pada mukanya dan dua tangannya dengan dua kali pindah debunya. Maksud dengan dua kali pindah debunya, maknanya awak mesti buat dua tepuk. Dua tepuk. Sebab ada hadis mengatakan, tayamum tu dua kali tepuk. At-tayammumu darbatan, kata Nabi SAW, ada hadis di situ, iaitu tayamum itu dua kali tepuk. Dua kali tepuk. Kalau sekali tepuk saja tak cukup. Tapi di sana ada juga riwayat sekali tepuk. Ya, ada riwayat. Jadi macam perkara tayamum ni banyak riwayatnya juga. Jadi ada yang kata sekali tepuk. Jadi kalau dua kali tepuk tu macam mana? Ya. Awak tepuk sekali. Masa awak tepuk awak niat. Niat tayamum bukan masa basuh muka atau sapu muka, tidak. Kita niat wudu masa basuh muka. Bila kena air di muka, kita niatlah aku bersuci kerana wudu atau sebagainya. Nawaitu amal hadisul asghar atau apa. Apa pasal basuh muka baru niat? Kerana basuh muka itu awal fardu. Dan kita mesti niat di awal fardu. Komo-komo dan sebagainya itu sunnah. Jadi awal fardu kita niat. Baik, kalau tayamum ni awal fardunya apa? Awal fardunya bukan sapu muka. Awal fardunya menepuk tanah. Sebab menepuk tanah itu juga fardu. Oleh sebab itu katanya, tayamum tu, satu daripada syaratnya, mesti menyengahajai tanah. Itu cakap bahasa lama. Sebab makna tayamum tu mula-mula kita kata menuju. Tadi dari segi bahasa kita dah bincang, tayamum maknanya menuju. Jadi awak mesti tuju tanah tu. Macam mana nak tuju tanah? Tepuklah tanah. Kalau tak tuju tu macam mana tanah boleh dapat? Orang kata, oh boleh. Satu contoh. Misalnya awak duduk di padang pasir atau di tempat yang debunya naik. Tahu-tahu awak tengah duduk sekali, debu ni pun datang kena kat muka awak. Awak pun sekali niat nawaitu istibah atau fardhu salat. Misalan, itu misal contoh. Debu tu dibawa angin kena di muka, awak terus niat nawaitu istibah atau fardhu salat. Tak sah tu. Apa saya tak sah ni, muka dah kena debu. Aku pun dah niat, tak pakai. Pasal itu tidak menyengahajai katanya. Tak awak tak tuju itu. Debu menuju awak, bukan awak menuju debu. Tak pakai. Jadi awak mesti menuju debu. Jadi ulama' mengatakan pula, ulama' kita ni alhamdulillah macam-macam contoh dia buat. Untuk kita faham. Kita nak pergi tayamum, tapi ini angin kuat, kita tengok ni debu tanah semua dah naik. Ini senang saja ni. Boleh. Macam mana? Bila debu ni naik, awak tahan dengan tangan awak. Ini awak menuju sekarang. Bila debu ni naik, awak tahan, awak kata nawaitu istibah ada fardhu salat, sekarang awak dah menuju tanah. Kau sapu. Lepas itu, tahan lagi debu ni, sapu. Itu boleh. Tapi kalau awak diam saja dengan tak ada kerja, awak tak boleh. Jadi itu sebab mesti dua kali tepuk. Kalau tanah dari bawah angin, bukan tepuk lagi lah. Ya? Tapi kalau tanah di bumi, awak mesti apa? Tepuk. Dua kali tepuk. Satu kali tepuk untuk muka dan satu kali tepuk untuk dua tangan. Dan ada riwayat satu kali tepuk pun boleh. Tapi itu tidak mau tamat. Dalam mazhab kita dua kali tepuk. Kalau satu kali tepuk macam mana? Satu kali tepuk, satu untuk muka dan satu ni untuk dua tangan sama sekali. Tapi itu tidak mau tamat dalam mazhab. Dengan dua kali pindah debunya, sekali ke muka dan sekali kedua tangan,
disertakan dengan niat daripada mula pindahkan hingga disapu satu suku daripada mukanya. Itu niat. Awak mesti niat. Jadi niat tayamum bila? Bila awak memindahkan tanah. Maksud memindahkan tanah tu macam mana? Iaitu masa awak menepuk tanah. Jangan salah faham. Sebab saya pernah tahu. Mungkin ada orang salah faham tau. Tentang memindahkan tanah. Dia baca di kitab memindahkan tanah. Dia kata, mesti kita ambil tanah tu, kita letak dekat dulang ke, dekat apa ke. Itu salah faham. Bukan mesti begitu. Sebab ada orang kata, macam mana ni tanah dia tak pindahkan ke apa. Maksud memindahkan tanah tu, memindahkan dari tempat tanah ke muka, itu pindah. Bukan dengan apa, tak sengaja kena. Jadi, tak mesti awak ambil itu tanah letak kat tempat lain. Dengan arti kata memindahkan tanah. Tidak. Di tanah, kita tahu ini tanah. Kita tempat orang jalan ke apa, tak kira. Tanah ni berdebu. Di sini kita nak tayamum. Kita tengok ini bersih. Tanah tak ada apa-apa. Tak ada najis, tak ada apa. Sekarang kita nak pindahkan. Pindahkan ke mana? Pindahkan ke buka dan tapak tangan. Ini maksud memindahkan tanah. Tepuk, sapu. Dan tepuk lagi, sapu. Jadi, dua kali pindah. Satu ke muka dan satu ke dua tangan. Disertakan dengan niat daripada memula pindahkan itu. Jadi, kita niat semasa menepuk tanah. Bila kita tepuk tanah saja, ini kita nak tayamum. Air tak ada. Tepuk saja. Nawaitu istibahata fardus salat. Itu niat. Nawaitu istibahata fardus salat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya, aku bertayamum, aku berniat tayamum mengharuskan sembahyang. Jadi awak tepuk. Dan niat ni mesti terus ada sampailah ke masa sapu muka. Jadi maknanya jangan ada sesuatu yang merosakkan niat antara awak tepuk dengan awak pindah. Jadi bila awak jangan lupa lah, jangan lalai, jangan leka. Jadi niat tu tetap ada dalam hati. Masa tepuk sampai ke sapu muka. Itu syarat. Hingga disapu satu suku daripada mukanya, yakni sebahagiannya. Apa niatnya? Dengan niat ia mengharuskan fardu sembahyang, atau fardu tawaf, atau tiap-tiap berkandak kepada zuhur. Ini saya nak terangkan kemudian. Jadi sekarang saya nak lebih jelas lagi menerangkan tentang cara tayamum. Ya. Sudah syarat-syarat tadi semua sudah ada. Dah masuk waktu, dah yakin, dah apa semua sekali. Sekarang awak nak tayamum. Awak menuju ke tanah tu. Awak pun tepuk. Nawaitu istibahata fardus salat. Kemudian, kedua tapak tangan awak ini dah berdebu. Kalau debu tu tebal, sunat pula awak ringankan debu itu dengan menepukkan, menggoyangkan tangan awak itu di tempat lain supaya debunya tidak terlampau tebal. Sebab ini syarat saja. Yakan gitu. Mana yang lekat tu lekatlah. Kemudian sapu muka. Dari atas ke bawah. Sudah. Dan tidak wajib dilomokan muka. Sekali lalu. Sudah. Habis. Itulah syarat. Kemudian awak bersihkan kaki baki. Sebab ini dikira, yang di sini kira macam standar. Bersihkan seberapa dapat. Maknanya tak mestilah satu titik pun tak boleh ada lagi. Tak mesti. Berapa dapat orang bersihkan? Tepuk lagi sekali. Tepuk lagi sekali. Inilah yang ulama mengatakan kita mesti menjaga. Jangan sampai kita salah gunakan. Amat tepuk yang pertama tadi sudahlah terang untuk muka. Dan tepuk yang kedua ini. Tangan kita ni sekarang ada debu. Dibagi 3 tangan ni. Ya, bagi 3 macam mana? 4 jari itu untuk satu sapu. Dan tengah-tengah tapak tangan ni untuk satu sapu. Dan ibu jari ni sendiri untuk satu kegunaan. Jadi tapak tangan kita yang 2 ni, tiap-tiap satu tapak tangan tu ada 3 kegunaan ni. Ini cara tertib saya mau. Kita dah tepuk, ni nak sapu tangan. Macam mana nak sapu tangan daripada ujung jari sampai ke siku? Bahagian belakang. Kita gunakan 4 jari ni. Dari atas kita sapu sampai keluar. 4 jari ni.
Kemudian untuk bahagian belakang ni, gunakan bahagian tengah. Daripada bawah sampai ke atas. Ibu jari jangan gunakan dulu. Dan sini jangan kacau. Sebab ini ada tanah yang belum digunakan. Jangan awak dah tepuk, awak pun sapu semua sekali begitu. Tak betul lah cara. Sapu semua sekali. Ini belum gunakan. Ini pula nak gunakan untuk tangan. Kemudian yang belakang tapak tangan ni sapukan. Tinggal lagi 2 ibu jari. Lomo kat dekat tangan. Dah. Sembayanglah awak dengan tayamum. Dengan niat mengharuskan fardu sembahyang atau fardu tawaf yang berkehendak atau tiap-tiap yang berkehendak kepada zuhur. Ini kita nak kata niat tayamum. Ini darjat niat dalam tayamum. Amma darjat niat dalam wuduk tak ada masalah. Oleh sebab wuduk itu taharah yang memang dikehendaki atau taharah yang memang dalam arti kata taharah bersuci betul-betul, maka bila awak niat nawaitu raf'al hadathil asghar, aku niat mengangkat hadas kecil, awak boleh sembahyang, boleh tawaf, boleh buat apa saja yang perlu kepada wuduk dengan niat yang satu. Atau awak tidak niat kerana tawaf, awak niat nawaitu wudu' lillahi ta'ala, aku niat wuduk kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitu taharat al-salah, aku niat bersuci untuk sembahyang. Awak boleh tawaf, boleh buat apa saja dengan air sembahyang awak. Kerana air sembahyang ni kuat. Tetapi tayamum tak boleh begitu. Tayamum itu mestilah ada dia punya derajat niatnya. Kalau awak berniat sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu, mesti sebut sembahyang fardu, fardu salat. Jadi awak berniat sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu, awak hanya boleh buat dengan tayamum tu satu fardu saja. Tak boleh buat 2 fardu. Tetapi awak boleh buat sunat. Jadi katalah ini dah masuk waktu zuhur, awak dah cari air semua, atau awak sakit tak boleh gunakan air, awak tayamum saja. Tayamum sudah masuk waktu, tak apa, sah. Dan masa awak tayamum, awak kata nawaitu istibahata fardhu salat, aku niat tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Baiklah, awak nak sembahyang. Tak boleh awak sembahyang sunat qabliyah zuhur? Ya tidak, biasa kita sembahyang zuhur, kita ada sunat qabliyah zuhur. Atau awak sudah tayamum, awak pergi ke masjid, dekat masjid depan rumah awak, dekat. Awak masuk masjid, nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang qabliyah zuhur, boleh. Boleh. Dan tayamum tu belum rosak lagi, kerana niatnya fardu. Aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Oleh sebab awak niat kerana mengharuskan sembahyang fardu, awak boleh buat sembahyang fardu satu saja, dan awak boleh sembahyang sunat seberapa banyak dengan niat itu. Boleh. Qabliyah, ba'diyah fardunya. Tapi kalau awak kata saya nak qadha, lepas ini. Saya selalu bila sembahyang zuhur, satu qadha. Qadha tak boleh. Kalau nak qadha, tayamum lagi sekali. Pasal qadha fardu. Tak boleh 2 fardu dengan satu tayamum. Sembahyang Jumaat, kalau imamnya bertayamum sembahyang Jumaat, dia mesti tayamum kerana khutbah. Kerana khutbah. Lepas dia turun dari khutbah, dia nak masuk sembahyang, dia mesti tayamum. Mesti 2 tayamum, khutbah dengan sembahyang. Bagi siapa? Bagi imam. Ama bagi makmum tak ada apa-apa. Dia satu tayamum untuk sembahyang sebab dia tak khutbah.
khutbah ni mesti ada kesucian. Jadi tadi dia tayamum kerana khutbah. Dia turun, tayamum lagi sekali, baru jadi imam sembahyang. Dan tidak mengapa, kerana dia bertayamum itu tadi, lambat sikit, tak mengapa. Tapi dengan syarat dia tak pergi jauh-jauh. Di situ juga ada tanah, apa semua siap. Kalau dia nak jadi imam. Kalau dia tak mau jadi imam, dia nak jadi makmum, orang lain jadi imam, dia pergi ambil tayamum, dia ikut jadi makmum lah. Itu tak kisah. Sembahyang orang musafir, Zuhur dengan Asar, dia nak jamak. Dia dah sembahyang Zuhur, dia mesti tayamum lagi sekali untuk sembahyang Asar. Dan masa dia tayamum tu tidak merosakkan apa berturut-turutnya antara Zuhur dengan Asar. Sebab kita kalau sembahyang jamak, sebaik-baik saja kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi Zuhur, kita pun bangun sembahyang Asar. Ini kita nak jamak ni, nak satukan kita musafir. Boleh lah. Tapi dia kata saya ni sekarang musafir tayamum ni. Air tak ada. Tak apa. Lepas awak sembahyang Zuhur, awak tayamum. Tidakkah tayamum ni memisahkan antara dua sembahyang ni? Kita kata kalau setakat untuk tayamum tidak memisahkan, tak apa. Awak mesti tayamum dan awak sembahyang kemudian. Yang kedua, kerana ini dua fardu, tak boleh dengan satu tayamum. Satu fardu untuk satu tayamum. Jadi, kalau awak niat fardu sembahyang, awak boleh sembahyang sunat. Awak boleh baca Quran. Awak boleh buat macam-macam perkara dengan tayamum awak. Cuma sembahyang saja fardu awak tak boleh buat. Dan lain-lain yang fardu tak boleh buat. Awak tak boleh tawaf fardu dengan tayamum yang awak niat untuk, awak dah gunakan untuk sembahyang. Katalah awak tadi niat nawaitu istibahat fardhu shalah. Awak pun sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur awak kata saya nak tawaf wada' nak balik. Dari Mekah. Nak balik. Tawaf wada' hukum wajib. Awak kena tayamum lagi sekali lah. Kalau awak tak, memang tak boleh berduduk. Tak boleh terus. Kerana saya sudah tayamum tadi. Tayamum awak untuk sembahyang dan awak sudah sembahyang. Sembahyang fardu awak sembahyang. Dah habis lah. Jadi nilai tayamum ni, satu tayamum untuk satu fardu. Kita pegang kaedah. Satu tayamum untuk satu fardu. Dan kalau pula awak niat khusus, ya, sahaja aku bertayamum untuk mengerjakan tawaf yang fardu. Sahaja aku tayamum untuk mengerjakan tawaf yang fardu. Untuk tawaf saja, sembahyang tak boleh. Niat tayamum ni, bila awak kata sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu, itu paling kuat. Itu paling kuat. Kalau awak belum gunakan tayamum itu untuk sembahyang fardu, awak boleh gunakan untuk fardu yang lain. Tetapi kalau awak kata sahaja aku bertayamum untuk tawaf yang fardu, awak tak boleh gunakan untuk sembahyang fardu. Kerana niat tawaf itu di bawah niat. Jadi martabat niat itu nanti di sini akan diterangkan. Martabat niat. Martabat niat ni hanya pada tayamum saja. Amma pada wuduk satu kali niat semua sekali boleh digunakan. Amma tayamum ada martabat niat. Jadi kalau awak niat sembahyang fardu, awak boleh sembahyang sunat, awak boleh buat yang lain-lain yang sunat. Tapi kalau awak niat yang sunat, awak tak boleh niat yang fardu. Awak tak boleh amal yang fardu. Dan kalau pula awak niat khusus satu-satu perkara, tak boleh buat yang lain. Misalnya awak kata sahaja aku bertayamum kerana nak membaca Quran. Katalah awak berhadas besar. Awak nak berwuduk, awak nak mandi hadas tak ada air. Kemudian sekarang belum masuk waktu. Nak sembahyang fardu pun belum datang lagi waktunya. Tapi awak kata saya tak andaklah duduk percuma begini. Ya, saya nak mengaji lah. Tapi saya ada hadas besar ni, nak mandi. Tak ada ni air, tak ada macam. Saya nak mandi ni, tak ada air. Saya nak beribadah. Boleh. Awak tayamum. Sahaja aku bertayamum kerana membaca Al. Boleh tak awak niat? Ini pukul 9 pagi.
sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Tak boleh. Fardu apa nak buat? Kalau awak kata qada, boleh lah. Tapi kalau qada semua tak ada, fardu ni belum masuk lagi. Fardu zuhur nanti. Sekarang belum ada fardu. Tak boleh lah awak niat itu. Fardunya belum masuk. Tak ada fardu atas awak sekarang. Tapi saya nak baca Quran. Khususkan ya. Sahaja aku bertayamum kerana membaca Quran. Awak bacalah Quran. Tapi itu tayamum hanya untuk baca Quran. Lain tak boleh. Ini hukum tayamum. Ya? Ini teori-teorinya banyaklah. Semua kita di sini jarang praktis ini perkara. Ya? Kerana jarang kita bertayamum dalam hal-hal yang macam ini. Tapi hukumnya itu. Jadi sini dikatakan dengan niat mengharuskan fardu sembahyang atau fardu tawaf, ini yang kedua, atau tiap-tiap yang berkehendakkan kepada tuhur. Jadi dia boleh niat dengan apa niat pun yang perlu kepada bersuci. Misalnya baca Quran, bagi orang yang junub perlu bersuci. Awak tak junub, tapi awak nak angkat Quran sekarang ni, perlu bersuci. Niatlah untuk itu. Kalau sudah boleh niat untuk fardu sembahyang, niat untuk fardu sembahyang. Ini yang sunat-sunat semua masuk. Tapi ada masa awak tak boleh niat untuk fardu sembahyang. Kenapa? Kerana masa fardu belum masuk. Macam awak nak tayamum sekarang. Belum masuk fardu. Tapi saya mustahak tayamum. Pasal apa? Saya nak angkat Quran. Saya nak pegang Quran. Tayamum khusus itu. Habis cerita. Untuk itu saja. Tapi ini semua kerana tak ada air lah. Ya? Atau kerana uzur tak boleh gunakan air. Dan hendaklah disembayang, yang ini disembayangkan satu tayamum akan satu fardu dan beberapa sunat yang dikehendaki. Yani awak boleh sembayang, awak boleh bertayamum kerana sembayang fardu, awak hanya boleh pakai satu fardu saja. Tapi boleh sembahyang sunat berapa banyak awak nak sembahyang dengan fardu itu. Maka apabila berkehendak sembahyang fardu yang lain, maka hendaklah ia tayamum pula. Jika belum juga belum jaga, itu salah ya. Sama ada belum lagi, bukan jaga atau dibetulkan. Hendaklah ia tayamum pula jika belum lagi batal tayamumnya yang dahulu sekalipun. Katanya, itu mesti mau baca gitu. Jangan awak baca berhenti. Hendaklah ia tayamum jika belum lagi batal tayamumnya yang dahulu. Ya. Kalau dah batal baru tayamum. Kalau belum batal, macam mana? Belum batal sekalipun tayamum tu, mesti tayamum lagi sekali. Kalau sudah batal, sudah memang tak ada cerita lagi. Belum batal pun tayamumnya mesti. Ya? Kerana satu tayamum, satu fardu. Dan yang membatalkan tayamum itu barang yang membatalkan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Apa membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari dua jalan, bersentuh kulit lelaki dan perempuan, tidur, menyentuh kemaluan, hilang akal. Ini semua membatalkan wudu dan juga membatalkan tayamum. Tapi ditambah lagi dan murtad, na'udzubillah. Kalau dia sudah tayamum, kemudian dia kata dalam hati dia, ini apa punya hukum ni? Na'udzubillah, katalah dia cakap begitu. Batal tayamum, dia murtad, dia mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tayamum balik dah masuk Islam. Niat mesti betul. Itu murtad. Namanya tadi bila dia cakap macam itu kan? Cakap macam itu menunjukkan dia mempermainkan hukum atau menafikan hukum atau sebagainya. Dan murtad. Dan wudu tidak batal dengan murtad. Tidak batal dengan murtad. Kalau satu orang dah ada wudu, dia sekarang dalam berwudu,
Kemudian dia cakap satu perkara yang menunjukkan dia murtad. Alhamdulillah. Kita kata awak ni cakap murtad. Keluar dari Islam. Kemudian dia kata, saya istighfarlah, saya minta ampun. Mengucaplah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam balik. Dia ada wudu tak batal. Wudu tak batal. Tapi kalau tayamum, batal. Puasa, batal. Puasa batal dengan murtad. Dan cuma ada khilaf di sana. Haji batal dengan murtad atau tidak? Ada setengah ulama mengatakan batal dengan murtad. Haji dalam perjalanan haji, dia sudah ihram, kemudian dia murtad. Batal atau tidak? Ada setengah mengatakan tidak batal kalau dia mengucap lepas itu balik, dia teruskan ihram. Tapi ada setengah mengatakan batal. Itu ada khilaf antara ulama tentang haji. Amal semayang sudah tentu batal semayangnya itu kerana syarat semayang itu Islam mesti ada. Dan didapat air yang menyucikan. Ya, ini sebelum itu saya nak terangkan tentang murtad. Na'udzubillah. Ya, kita baca di permulaan, nanti kita belum sampai lagi, nanti kita akan sampai banyak perkara yang kalau kita cakap-cakapkan, yang kita tak sadar dengan cakap kita tu kita dah murtad. Itu saya kira nanti kita akan sampai kepada bab itu. Kita belum sampai lagi dalam bab tauhid. Ya, itu kita jaga lidah kita, jaga i'tiqad kita, jaga perbuatan kita supaya jangan jadi keluar daripada garis Islam. Dan lagi yang membatalkan tayamum, didapat air yang menyucikan. Ada air. Dia sudah tayamum, sekali datang air, ada air. Ada orang bawa air. Batallah tayamum. Tapi batal tayamumnya itu macam mana? Kalau dia tayamum kerana tak ada air. Tapi kalau dia tayamum kerana sakit, itu tak payahlah. Susah lagi nak batalkan tayamum dengan air, pasal awaknya ada air pun awak tak boleh gunakan. Tapi ini awak memang kerana tak ada air tadi awak tayamum. Awak dah cari kiri, kanan semua sekali, tak ada. Kemudian tiba-tiba awak dah tayamum, air ada. Orang bawa air. Batal tayamum awak. Tak pakai tu tayamum. Sekarang beruduk. Dengar sendiri. Tetapi kalau dia dah sembahyang dengan tayamum, dia sudah cari air, tak dapat air, sudah yakin dia memang tak ada air ke tempat, dia pun tayamum. Lepas dia tayamum, dia terus sembahyang. Lepas sembahyang, ada air. Amma dalam sembahyang, ya, kalau dalam sembahyang, tengah sembahyang, sama macam dia dapat air sebelum sembahyang. Batal. Tapi kata sudah sembahyang, dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis sembahyang, air pun datang. Ini macam mana? Batal atau tidak sembahyang? Wajib tak dia qadha? Tengok. Kalau dia bertayamum di tempat yang biasa ada air, dia wajib sembahyang lagi sekali dan batal tayamum dan sembahyangnya tadi. Tempat itu biasa ada air. Tapi kalau dia bertayamum di tempat yang biasa tak ada air, tidak batal sembahyang. Itu kaedah ulama. Jadi bermakna tempat yang biasa ada air, awak kata ini air tak ada air, padahal biasa ada air. Awak terus tayamum, awak dah cari semua sekali, terus tayamum, terus sembahyang. Lepas itu ada air. Kita boleh kata bermakna awak cari tadi tak betul. Satu. Atau awak telah melekat sangat sembahyang, padahal ini tempat biasa ada air. Tunggulah. Awak dah sembahyang, sembahyang awak tu kira batal lah. Awak sembahyang lagi sekali. Tapi kalau di tempat memang biasa tak ada air, awak sudah sembahyang, orang bawa air, dah tak ada kisah lagi. Sembahyang awak dah sah, ini air untuk sembahyang yang lagi satu akan datang. Itu kaedah ni. Ya. Hatta awak melihat sarab, alang-alang, yaitu sesuatu yang macam air di padang pasir atau di tempat itu awak sangka air, itu namanya sarab.
Fata morgana kata orang Indonesia ya. Fata morgana itu apa? Awak kalau di sini tak payah di Padang Pasir, dekat tengah jalan kar tu. Ya. Kalau musim panas awak tengok kat situ macam ada air, berkilat-kilat, ada air ke apa? Tak ada air, itu sarap namanya kata dalam bahasa Arab. Fata morgana kata orang Indonesia. Ya. Awak pergi situ tak ada air, cuma kosong matahari. Awak nampak itu pun awak kena tengok. Kena pergi. Sampai mana nak pergi? Sampai seperlaungan lah dari tempat awak. Untuk menghilangkan awak punya syak awak, sangka. Di Padang Pasir selalu nampak macam itu. Jadi orang dalam kabilah tu rasa kat situ ada air ke apa. Sekali pergi sana, tak ada apa-apa. Ya. Allah Ta'ala membuat misal dalam Al-Quran. Orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala ni, sama seperti orang yang haus nampak fata morgana ini tadi. Nampak ini alang-alang ini dia nampak. Bila sampai ke situ, dia tak dapat apa-apa. Hampalah dia. Kata Allah Ta'ala ini orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala. Bila sampai di akhirat, hampa sama sekali. Tak ada apa-apa dia punya apa? Faedah. Samalah macam orang yang kehausan. Dia rasa aku dah sembah ini, orang dah sembah ini, dapatlah apa-apa di akhirat. Tak dapat apa-apa. Ini orang yang menyembah selain daripada Allah. Menyeru selain daripada Allah. Dan dapat air yang menyucikan, atau dapat harganya. Atau dapat harganya. Maknanya, ada air, tapi tadi mula-mula dia nak beli, tapi tak sanggup dia beli, duit tak ada. Tapi kemudian tak macam mana, ada orang kasih dia duit ke, atau orang bayar hutang ke, apa ke, sekarang dah boleh beli air, belilah. Batal lah tayamum awak tadi. Sekarang awak dah dapat duit untuk beli air. Atau diwahamkan dapat air. Diwahamkan dapat air. Jadi diwahamkan dapat air macam tadi. Waham. Waham tu artinya bukan sangkaan kuat. Dia nampak ni. Ni air. Nampak air. Tapi dia kata ini bukan air. Panas terik ni. Ni fata morgana ini tadi. Ya? Tapi waham ada air tu sikit sebanyak. Tak air barangkali. Ini wallahualam. Waham ada. Waham ni 25% betul. Yang 75% tak betul. Kita punya darjat ilmu ni, ya. Darjat ilmu ni ada 4. Yakin, dhan, syak, waham. Ini 4 darjat ilmu. Awak mengetahui sesuatu tu ada 4 macam. Sama ada awak yakin, atau awak zan, atau awak syak, atau awak waham. Yakin ni maknanya 100% awak tahu betul. Zan ni 75% betul. Tapi kalau ada pun yang tak betulnya tu 25% saja. Syak 50-50 sama berat betulnya dan tak betul. Waham 75 tak betul. 25 aja betul. Ini waham. Syak dan waham tidak boleh jadi hukum. Yakin dan zan boleh jadi hukum. Oleh sebab itu tadi mula-mula, ya, dia kata, saya tengok, ada sebut tadi, ya, mencari air, ya, setelah masuk waktu, kemudian daripada yakin atau zan yang muakkad ketiadaan air. Awak mesti yakin tak ada air, atau mesti zan. Kurang-kurangnya awak zan. 75% awak tahu tak ada air. Tapi kalau awak waham saja tak boleh. Awak syak tak boleh. Tapi untuk membatalkan tayamum ni, oleh sebab tayamum ni lemah, awak waham ada air, nanti tayamum batal. Tapi untuk membuat tayamum tak boleh dengan waham. Mesti cari betul-betul. Dah buat tayamum awak waham, sikit ada air, batal tayamum kerana tayamum ini lemah je. Baik. Jadi itu derajat pengetahuan katanya. Yakin, zan, syak, waham. Dan yakin ni ada derajat pula. Haqqul yakin, ainul yakin. Haqqul yakin tu awak dah yakin betul-betul
dengan bukti-bukti yang terang. Ainul yakin pula awak lihat sendiri. Itu dalam tasawuf selalu dibincangkan itu. Mana hakul yakin, mana ainul yakin. Ini derajat-derajat ilmu pengetahuan. Selesailah berkenaan dengan tayamum kita. Jadi saya fikir cukup sampai sini perbincangan kita hari ini berkenaan dengan bab tayamum. Ada satu masalah lagi yang saya nak terangkan. Mungkin ada yang akan tanya masalah ni. Kalau tidak nanti saya terangkan. Ada apa pun nak tanya? Andin tayamum wahwaka. Itu ayat itu. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam murtad, maka segala dia punya amalan habis. Mustahil. Dengan syarat dia mati dalam murtad. Tapi kalau sebelum mati dia kembali, tidak. Cuma ada mazhab yang mengatakan haji dia rosak. Tapi ada mazhab mengatakan tidak rosak. Kalau dia dah haji, kemudian dia murtad. Lepas itu dia balik-balik. Haji dia itu kira atau tidak? Amma kalau dia haji dalam murtad memang tak pakai. Dia haji sebelum dia murtad. Tapi kemudian katalah dia sudah haji. Lepas itu balik. Masuk agama sesat. Misalan. Murtad lah. Alhamdulillah. Agama sesat ni. Lepas itu dia sadar. Aku tidak salah masuk agama sesat. Dia mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Dia dah haji. Dia punya haji mesti lagi haji ke? Atau dia kena qada lagi? Dia buat haji. Itu ada khilaf antara ulama. Ada, kalau tak silap dalam mazhab kita Syafi'i, haji dia mesti lagi. Tapi ada mazhab lain mengatakan haji dia pun sudah rosak. Ya. Ya. Ini yang saya tunggu soalan ni. Habiskan soalan awak. Ini masalah orang yang luka. Ini ada masalah yang terselit. Masalah orang yang luka tidak boleh sampai air di tempat lukanya itu, dan dia buat jabirah dalam bahasa Arab, dan sekarang kita kata dia simen. Tangan dia simen. Ya. Ataupun kaki dia simen. Ini orang yang ada simen atau ada jabirah di atas anggotanya. Yang pertama sekali, kalau jabirah dia itu, atau simen, atau balutan dia itu, memang tak boleh buka lah. Ini cerita bila tak boleh buka. Tak boleh buka. Seminggu dia kena ikat macam itu. Atau sebulan. Ada orang berbulan-bulan. Ya, simen, tak boleh buka. Kalau jabirahnya, atau balutannya, atau simennya di atas anggota tayamum, maka sudah tentu dia kena qada semua sembahyang dia yang dia sembahyangkan dengan tayamum. Tayamum mesti juga. Tapi dia kena qada satu. Kerana wuduknya kurang, tayamumnya pun kurang. Dia yang disimen tangan. Jadi awak kata saya ni nak berwuduk, nak basuh tangan tak boleh. Jadi kita kata ganti basuh tangan tu tayamum lah. Tayamum apa? Ingat balik. Muka dan tangan. Ini tangan pun tak boleh tayamum sekarang ni dah berbalut. Oleh sebab anggota tayamum pun kurang, maka awak kena qada. Tapi kalau dia kata yang berbalut kaki. Jadi saya ni ambil air sembahyang tak boleh basuh kaki. Bersimen kaki saya. Jadi macam mana nak ambil sembahyang? Basuhlah muka, basuhlah tangan, sapu kepala, semua sekali kaki yang tak berbalut tu basuhlah. Tinggal lagi satu kaki. Apa tak nak buat? Untuk ganti satu kaki ni, tayamum. Sapu muka dan sapu tangan. Ini kaki tak payah sentuh. Tak payah sapu. Ni kaki semua tak ada kena-kena. Pedulikan dia. Sapu muka dan sapu tangan. Awak tayamum. Apa pasal tayamum ni? Ganti kaki. Di sini awak kena qada atau tidak? Kita kata satu syarat sudah menunjukkan awak tak kena qada. Pasal apa? Tayamum awak dah cukup. Dua tangan awak dah sapu. Muka awak dah sapu. Tayamum dah betul. Tak kurang tayamum. Tapi mau tengok lagi syarat lain. Ada syarat lain. Masa awak pakai simen ni, awak dalam suci ke dalam kotor? Dia kata saya pun rasa tentu dalam kotor lah. Saya accident tu. Kemudian maknanya tak ada wuduk lah. Saya accident pergi hospital. Tak tahu dia orang dah sikit. Saya tak pernah berwuduk. Awak kena qada lah. Pasal awak letak ini apa? Simen
dalam keadaan tidak berwuduk. Tapi awak kata saya berwuduk. Sebab tadi saya yang kena aksiden ni, saya keluar nak pergi sembahyang. Dah siap wuduk sama sekali. Tahu-tahu ini saya pun pergi hospital balut. Maknanya diletakkan atas wuduk. Tapi nurse yang betul tu mesti mau jaga pula. Ini kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi kata tak apa. Ya, ni kita semua cakap pasal mazhab Syafi'i. Dia kata saya yakin wuduk saya tidak batal. Masa taruh itu. Jadi taruh dalam keadaan suci. 2 syarat yang menunjukkan awak tak kena salah. Dan lagi satu syarat lagi. Yaitu ini balut ni besar mana? Cukup setakat luka kah? Ataupun macam setengah itu lukanya 2 inci dia balut sekali begitu besar lah. Tak boleh lah. Balut tak boleh besar. Kadang-kadang orang luka kepala sikit di sini. Dia pergi hospital. Dia balut satu kepala. Kita fikir kepala dia pecah ke apa? Tak ada. Lukanya sikit 2 jari. Tapi balut semua senang lah. Senang nak balut tu. Kalau nak balut situ saja barangkali payah. Jadi kita nak tengok. Kalau balutannya terlampau besar. Simennya terlampau besar. Yang patah tu sikit. Tapi simen satu kaki sampai pinggang. Simen. Kalau hadas besar tu. Macam mana? Ya? Jadi orang yang meletakkan jabirah ni tengok. Yang pertama, kalau jabirahnya atau balutannya bukan di anggota tayamum, diletakkan di atas suci dan dia tidak mengambil tempat yang lebih daripada yang diperlukan untuk mengikat. Yang diperlukan. Kalau dia kata kita mesti perlu besar-besar macam ini. Okey, perlu. Kita terima perlu. Kalau 3 syarat ni sudah ada, awak tak wajib qada sembahyang awak yang awak sembahyangkan dengan tayamum. Tapi kalau salah satu syarat ni tak ada, kena qada. Tapi tidak berdosa. Maknanya kalau awak dah baik begitu, awak qada sedikit-sedikit pun boleh, tak serta-merta boleh. Pasal ini semua uzur. Ya? Itu dia punya masalah keterangan. Kemudian awak mesti ingat di sana, masa berwuduk tu, katalah kaki awak berbalut. Simen ke, apa ke. Kemudian awak nak ambil sembahyang. Awak mesti ikut tertib lah. Yang pertama ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, basuh apa semua sekali, sapu kepala. Basuh kaki yang boleh dibasuh. Kemudian penghabisan tayamum untuk ganti kaki. Habis itu. Tapi kalau tayamum, kalau balut itu di tangan atau di kepala, katalah sebahagian kepala awak satu pun tak boleh masuk air lagi. Tak boleh kena. Tak boleh disapu. Atau tangan awak berbalut. Macam mana nak tayamum? Mula-mula basuh muka. Sudah basuh muka, basuh tangan yang mana boleh dibasuh. Kemudian awak keringkan muka awak, kesat muka awak, kesat tangan awak, tayamum. Kenapa tayamum di sini? Kerana ada lagi satu tangan awak mesti basuh, awak tak boleh basuh. Sekarang mesti sempurnakan ini tangan dulu. Kenapa mesti buat di sini? Tak boleh ke bila dah habis wuduk nanti saya tayamum sekali? Tak boleh. Pasal apa? Mesti ada tertib. Apa pasal tertib? Kerana awak tak boleh sapu kepala sebelum tangan awak semua suci. Jadi sucikan tangan awak. Yang tak boleh disucikan dengan air, sucikan dengan tayamum. Jadi tengah-tengah awak wuduk tu, awak bertayamum. Apa pasal tayamum pula ini? Kerana tidak mensucikan yang tak boleh, tangan yang tak boleh tadi dibasuh. Dah suci dua-dua tangan sekarang. Macam mana awak sucikan? Yang satu basuh, yang satu tayamum. Tayamum, ingat, balik tayamum. Sapu muka dan sapu tangan. Dua-dua ni mesti buat lagi, balik. Kemudian, sapu kepala. Kemudian basuh kaki. Mesti ada tertib. Itu cara. Debu bikinan. Ya, itu boleh. Itu kira debu. Debu bikinan. Ketuk tanah tu keras, kering. Kita ketuk jadi debu. Itulah dia debu. Ya. Kalau kita tak ketuk pun, kita tahu ada satu tanah besar ni. Tapi bila kita tepuk dia, berdebu keluar. Jadilah. Boleh. Ya.
cari apa? Cari air. Ya mesti masuk waktu cari air. Jalan pun tak boleh. Sudah. Jadi awak takutlah. Dikira takut. Kalau takut boleh. Jadi bukan sebab tak ada air. Takut nak cari air. Takut. Ya? Sebab takut tu. Ya? Kadang-kadang ada air di satu tempat. Di sini ada kurang syarat. Masalah awak ni timbul. Tempat kita tak ada air. Tapi dekat sana ada air. Tapi awak kata kalau awak pergi sana, ada binatang buas. Awak takut nak pergi? Tak apa. Tak usah pergi. Tayamum. Berbahaya. Di sana ada musuh tunggu. Perompak. Boleh dapat air kat sana. Tapi sana berbahaya kalau awak pergi. Tak payah pergi. Nak tayamum tak ada air. Nak kena cari air. Ini malam keluar ni kat padang pasir jangan main-main. Sesatkan ke mana pergi. Uzur lah. Tayamum lah. Kerana takut. Kalau nak cari air, siang lah. Kalau awak boleh keluar, awak kata tak ada apa-apa. Cari, boleh cari. Tengok, itu gantung pada. Kalau takut, uzur. Sebab itu termasuk bahagian uzur. Ada orang takut, ada orang tak takut. Perlu kata macam mana? Tengok. Kalau tempat yang biasa ada air, pegang kaedah tadi. Sabar. Kalau tempat biasa tak ada air, tak sabar. Terpulang. Awak boleh 2 hari tak tidur, tak sentuh, tak apa. 2 hari. Terpulang. Tak ada had. Boleh simpan wudu. Ya online? Tak kira. Boleh. Sepanjang malam. Amal sepanjang malam ni biar ke orang-orang salihin. Ada orang sembahyang maghrib dengan wudu subuh. Tak batal dia punya wudu dari subuh sampai maghrib dia sembahyang. Sampai isyak dia sembahyang. Ada. Ini kita yang batal wudu selalu banyak makan, banyak minum apa semua ini semua batal wudu. Ini orang-orang salihin ni. Ada orang satu waktu pun tak boleh tahan wudu. Apa macam. Tak perut penuh. Jadi saya fikir cukup sampai sini wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kufri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla attiya ulama nahdha bil khairi wa nutfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر والحمد لله رب العالمين.